Dia umur munazimah ni, dia main sekali-sekali, dia tak banyak sekali. Lepas tu kalau kita tidak muzakarah, tak akan jumpa lagi tajuk ni bila tempat lain. Dia akidah ni, dia acak kali mari. Akidah ni mari macam. Sebab tujuan akidah untuk mengukuh dan menguatkan pegangan. Tapi oleh kerana umur munazimah ni peraturan, maka peraturan ni apabila diberi penjelasan sekali tidak akan diulang kali kedua. Sebab dia jenis peraturan saja. Tak perlu didengari berkali-kali. Jadi kalau bab umur munazimah ni, kalau dah diriwayat sini lagu ni, Allah tak akan ulangkan lagi kali kedua. Kalau ni pada tempat lain. Anda kalau kita sini faham lah, kita tak jumpa dah. Jika ada tempat lain untuk perkara lain, bukan perkara yang sama. Sebab ini hukum fiqh. Hukum fiqh tidak acak kali banyak. Sekali ya tempat tu. Maka kita faham lah, kalau tidak ada. Mana di sisi Allah Ta'ala peraturan hidup ni sekali wayak padan. Lepas tu ikutlah cara dia. Tapi akidah ni tak padan dengan sekali wayak. Lepas mari kita jangan jemu nak kata wan ustaz ngajar tafsir je tauhid sama-sama. Kita tauhid syirik. Sebab cara tu hal betul. Benar kena masuk dalam hati sama-sama, kena sama-sama. Kalau bos sekali dua dia masuk syirik dalam hati kita, semua amalan tak sah pun. Nah, bahagian tak kejap dalam hati. Tiba-tiba kita semaya tak sah kenapa? Kerana akidah syirik. Jadi segala amalan zahir pun kalau akidah syirik tak sah, kan kita dah letih free buat amalan tak sah. Sebab setiap amalan ibadat ni dia ada syarat orang yang buat amalan ibadat ni adalah Islam sebenarnya tauhid situ. Sebab kalau kata dia satu orang tu dalam tengah semaya dia syirik, wal-i'azubillah, maka batal terus semaya dia. Semaya dia kira tidak sah. Sebab apa? Sebab syarat semaya ibadat ni pertama di antaranya ialah Islam situ mana tauhid. Dia tak ada kata Islam syirik ada. Tak ada. Islam tauhid saja ada. Jangan duk silap faham. Apabila dia kata Islam tu maknanya tauhid. Mana kalau dia syirik terus batal, tak sah amalan. Oleh kerana bahayanya syirik ini, dan dia duduk dalam hati tak nak siapa boleh nampak, masing-masing kena pastikan jangan ada unsur-unsur syirik dalam hati dia. Sebab orang lain tak nampak, tuan dia sendiri saja akan dapat tahu dia syirik atau tidak. Jadi berkali-kali sebut dalam Al-Quran tentang akidah ini, sebenarnya nak supaya akidah memang kena kemah. Tidak boleh, kerana dia merupakan foundation asas. Nak bangunan tinggi ratus ribu tingkat pun lagi, tapi biar foundation dia kukuh. Ni nak naik macam bangunan, bagian nak ubah dah. Bawa tinggi satu tingkat tu tumbang. Jadi kerja letih lah kan. Jadi foundation satu perkara yang perlu dipikir, kerana untuk meninggikan bangunan tu kena pastikan bahawa dia tu kukuh atau tidak. Nah, kalau tidak kukuh, bangunan tinggi saja letih letih buat sekali lagi pun tumbang. Oleh kerana tu dalam akidah ni Allah Ta'ala dalam Quran dia ni akidah berulang-ulang kali. Tapi kalau hukum intizamiyah ni biasanya sekali lah. Kita tak akan jumpa dua kali hukum dalam Quran ni perkara yang sama. Kalau ada dua kali, ada lain, benar lain, dia akan beritahu. Cuba pastikan perkara ni dalam pengajian kita. Oleh kerana tu dalam masalah umur intizamiyah ni kita kena muzakarah. Jadi kalau kita kerak buat muzakarah tu tak apa lah, sebab kalau faham masa ni faham lah. Kalau tidak, tak lah. Tak akan berulang ayat seperti ini pada tempat lain. Cuma faham sendirilah. Kalau kita kali pertama dengar masalah fiqh ni tak, kalau faham lah. Sebab orang ngaji lama ni, bab tolak ni ngaji kat 4 bulan. Kalau kita besar baru habis. Kita ngaji dah berasa 2 jam. 2 jam. Mana kita nak baca ni, kita sendiri ngaji berapa kali habis kitab dia, dia. Tapi oleh kerana duduk dalam Quran ni sebagai tajuk-tajuk penting, benar-benar asasi. Tapi kalau boleh faham juga, alhamdulillah, IQ kita tinggi, boleh. Cuma lah ni ada saing juga kalau kita bukan nak jadi faham banyak sangat, cuma ada maklumat tentang perkara ni dalam kepala kita. Sebab masalah nikah kahwin ni kena pergi jumpa dengan ahli dia. Tu email cover kita. Kalau tidak pun jumpa tu kadi tu kerana kerja dia ni lakon.
Jadi jumpa dia lah, hubungi terus dengan dia secara langsung untuk dapat mengetahui maklumat-maklumat yang lebih tepat tentang hukum. Ini masalah setelah cerai 2 kali. Hak dia suami itu beres lah, habis lah dia tinggal dia isteri pula. Nak marah, cerah. Dia pun rajak balik. Isteri kata, tak apalah kita mengalah. Nak marah, cerah pula. Lepas tu rajak balik. Ada dia ada puasa rajak, kena ikut juga dia. Sekat 2 kali ya. Pak kali nak marah pula, dia cerah pula, dia panggil kali ketiga. Ni kita nak baca jenis kali ketiga ni. Hak ni dia tidak duduk oleh lelaki dah, dia duduk oleh perempuan. Itu undang-undang Allah Ta'ala. Fa in talaqaha, maka sekiranya suami masih menceraikan juga isteri kali ketiga, dia cerai juga kali ketiga. Sekarang ni hak kali ketiga ni hak ngelah demol. Lepas tu jangan duk jadi hijau boleh 1 2 3 40 jangan. Dia sekat ketiga ni. Jadi hak yang kali ketiga ni kena fikir habis-habis. Sebab hak kali ketiga ni dia boleh jadi sampai bila-bila tak boleh kahwin. Boleh jadi sampai bila. Jadi kalau nak jadi dia tu isteri kamu juga, kamu masa hak ketiga ni kena fikirlah. Fa in talaqaha, maka sekiranya dia menceraikan juga kali ketiga, maka fala tahillu lahu min ba'd, maka tidak halal lagi untuk berkahwin dengan dia selepas pada cerai kali ketiga. Sehingga tidaklah lagi halal bagi suami yang telah menceraikan isteri kali ketiga ini selepas kali ketiga tu telah berlaku. Sehingga hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga isteri ini kahwin dengan suami lain dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Jadi kalau isteri ini kahwin dengan suami lain, barulah dia boleh klik balik. Kalau isteri itu nak. Tapi dengan ada 3 syarat. Setelah cerai berlaku hak kali ketiga, maka dia kena tunggu iddah habis. Suami hak telah cerai ni kena tunggu iddah habis. 3 suci. Apabila 3 suci, biarlah isteri dia ni ada jodoh nikah orang lain. Kalau isteri kata aku nak sabar 10 tahun dulu, kuih dah ni, maka tunggulah 10 tahun dulu. Lepas tu setelah 10 tahun barulah isteri dia ni nak kahwin dengan orang lain, maka kahwinlah orang lain. Lepas tu nak tanya khabar suami itu dulu, nak cerai ke tak sini dia? Saya nak jadi kat isteri saya apa mati. Habis kira-kira. Habis kira-kira. Kecuali lah 2 tu tak ngam. Dia mari cerai. Setelah diceraikan oleh suaminya yang kedua itu, kena tunggu iddah pula 3 kali suci. Habis iddah 3 kali cuti, kita pergi netai kat dia, mana kita balik pula. Ini dalam kuasa isteri. Kalau dia nak, jadilah. Kalau tak sih, saja pula. Dia tidak boleh rujuk lagi. Cuma kalau isteri kata kira-kira mari boleh tak balik, maka kena akad baru, kena ada mahar baru, semua sekali lah. Jadi nasib baik kalau dia boleh kelip mula dengan suami, nasib baik. Oleh kerana itu, kena pastikan penceraian hak kali ketiga ni kena fikir habis-habis. Lepas tu kalau takdir kata isteri ni kahwin dengan suami lain, cuma suami lain yang dia kahwin ni tak boleh melakukan persetubuhan. Satu orang dalam zaman Nabi, dia telah diceraikan oleh suami, kemudian habis iddah dia kahwin dengan satu orang suami lain lah. Kemudian dia sudah cerai orang itu, nak klik baik dengan suami dia hak asal. Nabi tanya apa nak klik baik? Dia kata saya dapati suami saya hak kedua ni, dia pun akak kaisar ban. Bagai dia semua ujung kaisar ban ni, dia ni tak bangun. Mana tidak mampu nak melakukan persetubuhan. Dia tunjuk syarat itulah, dia ambil kaisar ban ujung dalam hadis. Dia kata suami saya tu ni jalan. Nabi faham gitu. Mana kamu tidak bersetubuh lah, tidak bersetubuh. Nabi kata tak boleh. Kalau kahwin sekalipun, kalau tidak ada persetubuhan, tidak lagi membenarkan kamu kembali kepada suami pertama. Kamu kena kahwin yang jenis ada persetubuhan. Dia boleh kamu rasa madunya,
dia boleh rasa madu kamu. Dan setelah sesuatu berlaku yang tidak ngam di antara kamu dengan dia, lalu dia ceraikan dengan tidak ada pasal apa-apa. Dan kemudian kamu tunggu hingga habis dah, barulah boleh kamu balik kepada suami pertama. Jadi kena ada perkahwinan bersetubah, barulah dia boleh balik. Jadi Allah Ta'ala kata hatta tankiha zawjan ghayr. Sini rekahnya semua, tapi dalam hadis huraian dia. Jadi hadis Nabi biasanya ayat-ayat yang rekah seperti ini, maka Nabi akan beritahu cara-cara dan sebagainya. Fa in talaqaha, maka sekiranya suami kedua tadi menceraikannya. Suami kedua menceraikan isteri, suami kedua. Dan iddah pun habis. Apabila habis iddah setelah suami kedua bercerai, maka berlaku keinginan nak kahwin semula dengan bekas suami pertama, maka barulah fala junaha alaihima an yataraja'a, maka tidak ada kesalahan lah ke atas mereka berdua untuk kembali kahwin semula. Bukan rajak sini, untuk kembali kahwin semula dengan akad baru, dengan mahar baru. In zanna an yuqima hududallah, sekiranya kedua-dua telah menaruh harapan dia apabila kahwin semula dapat jaga hukum Allah. Apabila kedua-dua menaruh harapan, apabila kahwin semula boleh jaga hukum Allah. Jadi Allah Ta'ala letakkan jaga hukum untuk asal perkahwinan dengan perceraian. Wa tilka hududullah, itulah dia undang-undang Allah. Yubayyunuha, Allah sengaja jelaskan sejelas-jelasnya liqaumi ya'lamu, bagi kaum yang ingin memahami dan mengetahui. Ada Rasul jahiliah dulu, dia tidak ada hak nikah kahwin dia. Nak cerai berapa kali lagi. Jadi masalahnya apabila dia cerai bercukup masa 3 bulan dia rujuk balik. Apabila dia rujuk balik, dia cerai pula. Bercukup masa nak pergi 3 kali suci, dia rujuk balik. Tak ada penghujung. Sebab jahiliah ni dia tidak jelas mana. Cerai tu adalah rujuk pada ikut, tapi hak-hak tu tak ada. Tak ada kerana dia tak tahu lah. Sebab maklumat tentang agama daripada orang Mekah ni dengar-dengar. Bagi dengar-dengar ni yang tidak ada dalam kitab ni memang begitu jadi. Jadi ada orang jahiliah apabila dia nak marah bini-bini dia cerai. Apabila nak cukup iddah dia rujuk. Lepas tu dia cerai pula. Nak cukup iddah rujuk. Jadi kawan ni nak duduk tidur sekali dengan dia tak boleh, nak nikah sekali tak boleh. Duduk berpanjangan gitu. Dan kepek suami dia boleh kahwin ramah. Walaupun dia tak duduk dengan isteri ni pun dia ada isteri tu lagi, isteri lagi. Jadi isteri terkata-kata. Jadi undang-undang jahiliah dulu dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Itu bukan cara betul. Maka wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu telah menceraikan isteri, fa balaghna sini fa qaruba bulughi ajalihi. Qaruba sebenarnya makna ini bukan telah sampai, hampir sampai. Kalau terjemah telah sampai, salah terjemahan. Maka dan apabila kamu telah mencerai isteri dan hampir sampai tempoh iddah, hampir tamat tempoh iddah, yang mana kamu boleh rujuk lah. Apabila hampir tamat tempoh iddah, sebelum cukup 2-3 kali suci, maka cepat-cepatlah fa'amsikuhunna bima'ruf. Kamu boleh rujuk mereka, tahan mereka sebagai isteri dengan cara ma'ruf. Dengan cara ma'ruf. Hidup sebagai suami isteri biasa. Ataupun jika hampir tamat tempoh iddah tu, kalau kamu nak ceraikan dia, sarihuhunna bima'ruf. Habis iddah, biarkanlah habis iddah. Mana ceraikan sini ialah biarlah habis iddah. Tak perlu rujuk balik. Biarkanlah habis iddah dengan cerai, dengan lafaz cerai yang kamu buat dengan cara ma'ruf. Apa maksud dengan cara ma'ruf? Jangan rujuk setelah berlaku 2 kali. Jangan rujuk lagi setelah berlaku 2 kali. Jadi cerailah dia, biarkanlah iddah dia habis dengan cara ma'ruf. Jangan kamu ulangi perangai jahiliah. Wala tumsikuhunna, jangan kamu tahan dia dengan cara rujuk cerai ini sampai bila-bila. Ia tidak ada peraturan. Diraran, semata-mata untuk membahayakan wanita. Diraran semata-mata untuk membahayakan wanita, seperti mana jahiliah kamu.
Seperti mana resam jahiliah kamu. Tak ada hak 2 kali cerai. Ikut dah. Cerai lagi rojok, cerai rojok. Tak ada hak 2 kali. Jadi batasan Allah Ta'ala tadi dibenarkan untuk suami rojok sekadar 2 kali saja. Apa kali ketiga tu tidak boleh. Maka peraturan dia sudah ada. Tapi jahiliah tak ada. Jahiliah tak ada. Jadi dibatalkan syariat itu ataupun faham itu. Jadi wala tumsikuhunna dirara, jangan kamu menahan isteri kamu dengan rojok sentiasa tanpa hak batas bagi membahayakannya. Litaqtadu, akibatnya kamu menzalimi wanita ini. Lam lil akibat, akibatnya kamu menzalimi, melampaui batas terhadap wanita ini, melampaui batas kemanusiaan. Mana ini cara jahiliah ini tidak dibenarkan lagi. Wa man yaf'al dzalika, dan sesiapa yang masih lagi melakukan demikian, langgar hukum syariat, cerai dan rojok semacam walaupun lepas 2 kali, faqad zalama nafsahu, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya kerana langgar hukum Tuhan. Akhirat kena. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, janganlah kamu jadikan ayat-ayat dan undang-undang Allah Taala ni main-main. Langgar, tak seikut dia. Sini tak seikut undang-undang Tuhan ni panggil main-main. Allah Ta'ala turunkan ayat supaya ikut, tapi kita abaikan ayat Allah Ta'ala, tidak ikut undang-undang dia. Allah kata main-main. La tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah, undang-undang Allah ni main-main, yang ni tidak kamu cara ke dia, kamu tidak ikut peraturan dia. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan kamu kena ingat semula nikmat Allah atas kamu, kerana ajar kepada kamu sistem hidup berkeluarga. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu kerana ajar kamu melalui ayat dia sistem hidup berkeluarga, iaitu suatu sistem dan peraturan cukup adil, tidak berasal. Dan kamu hendaklah sentiasa mengingati lebih-lebih lagi ma anzala alaikum, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, minal kitab, mengenai akidah dalam Quran ke, wal hikmah, ataupun cara daripada sunnah Nabi. Yang mana dua-dua wahyu ini ya'izukum bihi, Allah ingin menasihati dan mengajar kepada kamu undang-undang supaya kamu dekat dengan dia, dan amalan supaya kamu dekat dengan dia. Jadi ingatlah wahyu Allah ni daripada Quran ke kitab, yang kebanyakannya akidah, atau daripada hikmah, iaitu sunnah Nabi, yang ajar cara-cara untuk kamu ikut. Dan Allah turunkan anzala alaikum ni ya'izukum bihi, ni tujuan dia. Tujuan Allah ingin menasihati kamu dengan melalui wahyu ini supaya kamu boleh mengenali dan mendekati diri kamu pada Allah semasa dunia. Bila kamu kembali di akhirat, kamu akan duduk dan syurga buat selama. Wattaqullah, dan kamu kena jaga semua hukum Allah. Wa'lamu, kamu kena yakin annallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui akan segala sesuatu. Perkara seterusnya, ahli suami isteri ni okey, wali pula bermasalah. Munggu isteri ni, manusia perempuan ni tidak ada hak untuk kahwinkan diri dia, kecuali kadang-kadang tertentu. Jadi wali akan ambil peranan mengahwinkan orang bawah dia, anak perempuan dia ke apa. Tiba-tiba kadang-kadang suami isteri ni dia bercerai. Lepas tu fikir mari, ngapa kahwinan kali pertama letah lagi, tidak matang mana lagi. Lepas tu fikir tak kenal. Dah kita biasa dah dengan dia tu, cuma maaf lah, kita gini dah tak kenal, kita pakai batu lah. Tiba-tiba nak klik baik. Dah habis dah. Maka terpaksa kena panggil wali pula mari. Wali pula jadi masalah. Dah bercerai ada buah lah. Ahli wali pula, tak ada pasal-pasal. Suami isteri ni dia sedar dah. Hoi, cerai dengan dia wali, bulan nak jumpa. Kita biasa dengan dia, cuma ada sikit-sikit lah hak tak sebuat, hak dia tidak boleh setuju dengan kita, pas kita pun hak ni boleh selesai. Tapi nak jumpa pula orang lain suka sakap, mana jadi macam-macam. Jadi suami isteri ni okey, sebab dia kata dulu kita kahwin atas rasa kita mentah lagi, lalu kita sudah matang, nak klik balik. Tapi oleh kerana habis hendak, kena nikah melalui wali solat. Wali pula tak sini nikah. Ada sirah tangan aku bawa nikah. Contohnya Allah lah tak boleh gitu. Jadi apabila mereka sudah ada mesraan dan ingin balik gagung ke Tuhan, maka alik kamu wahai wali, teruskanlah saja. Sebab nak masuk syurganya dia dan kamu. Jadi sini wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kamu telah menceraikan isteri, fa balagna, sini balagna mana asli dia,
maka telah habis tempoh iddah. Walau sini bukan makna hampir habis, sini telah habis tempoh iddah. Tengok lafaz yang dua sama dengan makna lain-lain. Fa balaghna ajalahunna, maka telah habis iddahnya. Lepas tu nak pelik baik pun tak. Fala ta'dhulunna, ni kita pada wali lah. Maka kamu wahai wali yang akan menjadi wali bagi isteri budak ni untuk kawin balik dengan bekas suami dia, maka kami wahai wali jangan menghalang wanita itu ayyangkihna, untuk mereka berkahwin balik kepada bekas suami. Jangan kamu pula wahai wali menghalang. Ta'dhulu, adlu ni menghalang, halang perempuan-perempuan yang di bawah jagaan walimu itu untuk berkahwin balik dengan bekas suami. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila mereka berdua telah terjalin persetujuan dengan cara yang baik. Apabila mereka berdua telah terjalin persetujuan dengan cara yang baik, masing-masing tahu kesilapan masing-masing dan boleh memaafkan bil ma'ruf dengan ikut undang-undang Islam, dengan ingin ikut undang-undang Islam. Zalika, undang-undang ini yu'adhu bihi, dinasihati supaya ikut. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja di kalangan kamu yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat. Disebut beriman pada Allah dan akhirat ni jika akidah betul, undang-undang Islam dia boleh buat betul. Tapi kalau akidah tidak betul, jangan diharap. Undang-undang saja mana gitu. Sebab tu diulangkan man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nasihat dan undang-undang ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu yang beriman pada Allah dan hari akhirat, yang fikir nak tak pada hukum Tuhan, yang fikir nak selamat di akhirat, barulah undang-undang yang ada dalam Quran ni kamu ikut. Zalika azka lakum wa athhar. Cara zalikum azka lakum wa athhar, cara jangan sekat mereka kahwin balik lebih bersih bagi kamu daripada orang tuduh kamu deki, dan lebih suci di antara hubungan mereka berdua. Sebab kalau kamu lok tak win nikah, dia dah biasa dah sama orang ni. Lepas tu kadang-kadang dia naik motosikal sekali, dia naik kereta sekali, orang tu ingat dia biasa kahwin dah, tak tahu cara bila, maka boleh jadi berlaku persebaharan. Hubungan mereka berdua dia tak malu kerana dia biasa nikah dah. Orang kampung pun tak marah kenapa dia jadi suami isteri dah. Hak bangsanya perzinaan keadaan seperti ini bahaya. Jadi ini cara kahwin balik ini lebih bersih bagi mereka, lebih bersih bagi kamu. Jadi kalau berlaku perzinaan, kamu juga akan tambah malu. Itulah delok sangat aja digini mola. Jadi Allah kata undang-undang kami ni kamu jaga supaya bersih. Pihak wali tu selamat daripada tuduhan, suami isteri selamat pada dosa. Wallahu ya'lamu, Allah sebenarnya Maha mengetahui masalah hamba dia. Wa antum la ta'lamu, kamu saja tidak tahu masalah kamu. Allah Maha mengetahui, oleh kerana itu tolonglah dengar syariat Allah Ta'ala. Ini pun muzakarah, sebab kita nak masuk bab musuh pula. Muzakarah dulu, kalau kita kata masuk bab musuh.